Rupa-rupanya pendapat itu keluar daripada orang yang Yahudi. Katanya tengok orang Yahudi pun betul. Inilah bermulanya bibit-bibit fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman. Bila kita sebut sedemikian sahaja, kita dah dapat bayangkan dah bagaimana fitnah Dajjal nanti di akhir zaman dahsyat. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu hatta taritha al-arda wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu aqwalana. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin, barisan ahli jawatan kuasa, semua yang telah menjayakan segala aktiviti, program-program, pelbagai bentuk pengajian yang dianjurkan di bawah anjuran Surau An-Nur ini. Seterusnya hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang hadir, yang dirahmati, yang dikasihi, mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan suatu jalan, yang telah mempermudahkan segala wasilah, yang telah menyediakan segala khidmat dan juga segala apa yang telah pun kita ini dipermudahkan sehingga kita dapat sampai ke tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk kita beribadah kepadanya. Waktu yang tidak pernah disia-siakan oleh orang-orang yang saleh, melainkan dimanfaatkan waktu ini untuk menimba ilmu dan juga menambahkan dengan amalan yang sunnah. Juga kita hadir ke dalam sebuah mujtama', perhimpunan, perkumpulan, suatu majlis yang disebutkan, yang disifatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman syurga di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Justru kita memohon, kita merafakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelompok kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dan juga pada waktu yang telah pun lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang saleh dan juga diberikan ganjaran berlipat kali ganda dan juga sebanyak-banyaknya dunia dan akhirat. Kita berdoa mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan segala permintaan, permohonan, segala hajat, dan juga memberkati segala usaha dan juga segala apa yang kita kerjakan daripada kebaikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah apa yang kami usahakan di dalam dunia ini dalam pelbagai bentuk dan juga dalam pelbagai caranya, ya Allah, adalah suatu ibadah dan juga suatu kebajikan kepadamu, ya Allah.
terimalah ia suatu kebaikan dan berikanlah ia ganjaran yang sebanyak-banyaknya daripadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah panca indera kami, anggota tubuh badan kami, dan juga semua pinjaman yang telah pun Engkau pinjamkan, Engkau anugerahkan kepada kami, daripada melakukan segala kemaksiatan, kemungkaran, dan juga semua perkara yang menyebabkan kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sentiasa berjalan di atas landasan syariat-Mu, bernaung di bawah naungan rahmat-Mu. Pakaikanlah kami dengan pakaian keimanan, ketakwaan yang bertambah dan menebal saban hari dan saban waktunya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami, rahmatilah kehidupan kami, berikanlah kami kebahagiaan, kegembiraan, kemudahan dan pertolongan daripada-Mu ya Allah. Dan hidupkanlah kami sentiasa di dalam keadaan rasa merendah diri, dan juga Engkau sematkan segala kebaikan kepada kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada segala perkara yang madhmumah, dan masukkanlah ke dalam hati kami segala perkara yang mahmudah. Sematkanlah di dalam hati kami cinta-Mu dan cinta Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah cinta-Mu dan cinta Rasul-Mu perkara yang paling kami sukai, perkara yang kami paling cintai di dalam hati kami, lebih dari diri kami sendiri, daripada harta benda kami, daripada ahli keluarga kami, dan juga daripada keseluruhan manusia ya Allah. Dan lebih daripada air yang sejuk ketika mana kami merasakan terlalu dahaga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami sedemikian sehinggalah kami menemui ajal di penghujung kehidupan kami. Wafatkanlah kami, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami semua di dalam keadaan husnul khatimah, dan janganlah sesekali kami diwafatkan ya Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari yang syak ini adalah hari yang diharamkan untuk orang yang tidak membiasakan puasa sunat untuk berpuasa sunat. Sampai hari ini ataupun hari esok tiba-tiba tak pernah puasa sunat dan nak puasa sunat, haram hukumnya. Dan bagi siapa pula yang telah pun membiasakan puasa sunat, maka tidak digalakkan berpuasa pada hari ini ataupun besok sehinggalah mencecah ke 30 Syaban nanti. Bukan tak boleh, tapi tidak digalakkan. Tetapi beza pula bagi orang yang ada puasa ganti. Kalau dia ada lagi sehari ataupun 2 hari ataupun 3 hari ataupun 4 hari termasuk hari ini, maka dia wajib bersegera menggantikan puasanya. Maka puasanya itu tidak boleh tidak, maka ijbari. Maksud ijbari itu mesti berpuasa. Puasa ganti sepatutnya boleh bila-bila masa, tetapi bila jadi dalam keadaan sedemikian, jadi tidak boleh tidak, mesti berpuasa. Kalau orang itu memiliki puasa ganti, mungkin jangan sangka orang perempuan je yang kena ganti puasa. Orang lelaki pun ada yang kena ganti puasa. Boleh jadi dia itu bermusafir di dalam bulan Ramadan tahun lepas, lalu dia berbuka puasa. Boleh jadi dia keuzuran ataupun dia itu kepenatan di dalam bulan Ramadan, maka dia berbuka puasa. Boleh jadi dia itu dilanda kesakitan ataupun memiliki suatu kekangan, maka dia berbuka puasa. Maka orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadan diwajibkan bagi mereka imsak. Maksud imsak itu menahan diri daripada makan dan minum juga macam orang puasa, tetapi diwajibkan qada. Berbeza dengan perempuan.
perempuan yang period ataupun datang haid, mereka itu tidak diwajibkan imsak. Mereka boleh makanlah, makan depan kita pun no problem. Tetapi walau bagaimanapun mereka itu diwajibkan untuk qada. Jadi ada beberapa tatanan ilmiah ataupun tatanan syar'iyah yang telah pun disusunkan oleh para ulama terdahulu. Tiba-tiba datang kelompok umat Muhammad di akhir zaman menafikan perkara tersebut. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya semua daripada perkara yang baru datang di dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang bukan daripada tatanan syar'iyah, yang bentuknya sengaja untuk mengubah-ubah ataupun untuk menjadikan agama itu nampak macam sensasi, dia adalah perkara yang sesat. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita katakan perkara-perkara yang baru, bukan maksudnya dia adalah suatu perkara yang ianya diperbaiki ataupun ditambah oleh para ulama, para tabi'in dan para sahabat di dalam zikir-zikir ataupun di dalam doa-doa. Tetapi perkara yang baru disebutkan adalah perkara-perkara yang ianya bukan selain daripada perkara doa, perkara zikir dan perkara-perkara seperti mana salawat. Tapi perkara itu tidak di-highlightkan seperti mana perkara yang baru. Sebagai contoh, pemikiran-pemikiran baru masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bid'atun dalalah. Apabila masuk saja perkara-perkara sedemikian, ada di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawasanya aku telah pun berbuka puasa dalam bulan Ramadan, maka aku boleh makan. Para ulama mengatakan kalau kita ini dah batal puasa, terbatal puasa ataupun kita membatalkan puasa dengan berbuka puasa, maka wajib imsak. Maksud wajib imsak itu wajib juga meneruskan puasa macam biasa, tetapi wajib pula qada puasa tersebut kerana puasa itu tidak dikira puasa. Ibarat tak makanlah sahaja. Kalau orang tu makan semata-mata makan sahaja, bukan depan orang sekalipun, hukumnya adalah haram dan berdosa. Diletakkan perkara ini oleh para ulama. Maka datang sekelompok sebahagian daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasakan dirinya pandai di akhir zaman, mengatakan bahawasanya para ulama meletakkan sesuatu perkara itu bukan atas dasar dalil ataupun daripada mana-mana nas. Lalu dikatakan mana dalil? Tak ada pun hadis kata macam itu. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah kata tuan guru kami, orang-orang alim zaman dahulu mengajar, adapun orang-orang yang jahil belajar. Bila sampai ke zaman sekarang, orang-orang yang alim mengajar, orang-orang yang jahil mengkritik ataupun menjuri. Zaman sekarang wal'iyadzubillah, mendengar majlis ilmu kadang-kadang bukannya untuk belajar ilmu, tapi untuk mencari di manakah kesilapan, kesalahan, untuk mengkritik. Dan kadang-kadang dikritiknya perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena, dan juga perkara-perkara yang ianya perkara yang bukan ditekankan di dalam syarahan ataupun di dalam penerangannya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis, la ya'tiyanna 'alaikumuz zamana yatakallamu fihi ruwaibidat, akan datang suatu zaman ke atas umat aku nanti, pada waktu itu manusia yang digelarkan ruwaibidat akan berkata-kata, akan bercakap. Lalu soal para sahabat, man humur ruwaibidat ya Rasulullah? Siapakah mereka itu ruwaibidat wahai Rasulullah? Perkataan ini tidak pernah digunakan di dalam orang-orang Arab Quraisy, malahan di dalam bahasa Arab sendiri pun tak pernah digunakan. Dia adalah kalam nubuwah.
Dia adalah perkataan yang keluar daripada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan yatakallamu fihim ruwaibidat, akan datang kepada kamu berkata-kata pada mereka itu orang yang ruwaibidat. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa mereka ruwaibidat wahai Rasulullah? Ruwaibidat ini kalau kita nak terjemahkan dalam bahasa Melayu, bolehlah kita katakan orang yang memandai-mandai. Tak pandai tapi buat-buat pandai, astaghfirullahalazim. Lalu jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawasanya rajulun tafih yatakallamu bi umurin am. Dia adalah seorang lelaki yang jahil tetapi ingin berkata-kata pada perkara-perkara, pada tajuk-tajuk ataupun pada perbincangan-perbincangan yang penting di dalam agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu as'adun nas yawma idzin al-Luka' ibnul Luka'. Pada zaman itu wahai para sahabatku, orang yang paling bahagia sekali hidup adalah orang yang jahil, anak kepada orang yang jahil. Rasulullah mengatakan al-Luka' ibnul Luka'. Luka' ibnul Luka' ni dia macam katak bawah tempurung. Lepas tu dia belajar juga dengan katak bawah tempurung. Dia anak, dia jahil, dia anak orang jahil. Ulama mengatakan bukan maksud jahil anak kandung orang jahil, tidak. Orang yang jahil anak murid kepada orang yang jahil. Dia jahil, gurunya pun jahil. Astaghfirullahalazim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila sampai sahaja ke zaman bila berkata-kata yang disebutkan sebagai ruwaibidat ini, bila sampai zaman ruwaibidat ini, orang-orang yang mereka ini memandai-mandai, orang-orang yang mereka ini suka buat react di pada zaman-zaman di zaman sekarang ini, wal'iyadzubillah, zaman-zaman sekarang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sukutul mauqif, diam orang yang alim itu adalah seperti mana melawan. Guru kami mengatakan bahawasanya takadu alaikumuz zaman, hampir-hampir dah kepada kamu suatu zaman, yaskutul alimu wa yatakallamul jahil, akan berdiam orang-orang yang alim dan akan berkata-kata orang-orang yang jahil. Katanya saktatul alimi ghadbun, diamnya orang yang alim bukan kerana redha tetapi kerana mereka marah. Wa takallamul jahilu yadhharul jahlahum, adapun orang yang jahil apabila bercakap hanya menzahirkan kebodohan mereka, minta maaf dengan bahasanya. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Muhammad di akhir zaman yang kita hidup di zaman sekarang inilah zamannya. Yaitu bila sampai ke zaman sekarang, orang yang alim itu makin bercakap, maka subhanallah tidak akan memperbaiki keadaan. Tetapi cuba kita lihat di zaman sekarang, kalau kita perhatikan, dengan konsert besar-besaran yang mudah pula diluluskan, dengan majlis-majlis ilmu yang susah pula dia punya prosedur-prosedurnya, dengan keadaan masjid surau, kuliah maghrib, kuliah muslimatnya pun semakin berkurangan kehadirannya, dengan keadaan bertambah pula orang yang memandai-mandai buat react di zaman sekarang, wal'iyadzubillah, makin bertambah dan makin ramai pula yang viralnya. Maka subhanallah, cuba kita lihat di zaman sekarang, orang-orang yang alim mereka tidak berkata-kata, malah mereka mendiam diri. Mungkin kita akan mempersoalkan, mana tokoh-tokoh agama yang hebat-hebat, mana suaranya? Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di zaman sekarang orang yang paling ditakuti Yahudi dan Nasrani adalah orang Islam yang berdiam diri.
makin mereka berdiam diri, maka makin ditakutkan oleh musuh-musuh. Kerana orang yang bercakap pada zaman ini hanya menzahirkan kebodohan mereka. Astaghfirullahaladzim. Berkata orang-orang cerdik pandai, kadang-kadang para ulama berdiam diri, bukan mereka tidak memiliki jawapan ataupun mereka tidak memiliki pendirian, tetapi diam mereka adalah mereka sedang mentertawakan kebodohan orang-orang yang jahil. Hadirin dan rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak daripada persoalan, banyak daripada cabar-cabaran yang dikeluarkan ataupun yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, yang selalunya didiamkan oleh orang-orang yang soleh. Kerana apa? Diam padanya adalah pengislahan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tarah wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alaikum bi khuwaysati nafsik fa inna 'alaikum ayyam fa inna min wara'ikum ayyamas sabri al-qabidu 'ala al-jamra al-qabidu 'ala dinihi kal-qabidu 'ala al-jamra." Apabila kamu melihat saja suatu zaman yang ramai padanya orang yang tamak halaba, syuhan muta'an, tamak halaba, wahawan muttaba'an, ikut hawa nafsu, manusianya ikut hawa nafsu, tidak melawan hawa nafsu, wa dunya mu'tarah, dan dunia mendapat pengaruh, dunia mendapat perhatian, dunia mendapat viral banding perkara-perkara yang berbentuk akhirat. Wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih, dan setiap orang yang memiliki pendapat, memiliki pendirian, mereka fanatik dengan pendiriannya sendiri. Mereka itu merasakan takjub dengan apa yang telah pun mereka itu ucapkan. Maka kata Rasulullah, bila sampai ke zaman ini, rasa-rasanya dalam 4 perkara tadi, apa benda saja yang belum lagi berlaku? Adakah zaman sekarang ini zaman tidak ada orang yang tamak halaba? Orang yang tamak halaba ni macam perkara yang sinonim untuk zaman sekarang. Kalau katakan zaman yang penuh dengan tamak halaba, kita akan katakan itu zaman sekarang lah. Zaman bila lagi? Kita tak pernah pun merasakan bahawa bila katakan zaman penuh dengan orang tamak halaba, oh ya Allah, zaman bila lah tu agaknya takutnya aku. Tidak ada, zaman sekarang dah. Kemudiannya, orang yang tidak lawan hawa nafsu, ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu, astaghfirullahaladzim. Itu memang dah zaman sekarang. Dan kita pun kadang-kadang ikut hawa nafsu, astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang terikut. Kan? Nafsu ni, dia benda yang lebih kuat berbanding godaan syaitan. Datang syaitan, kita boleh belasah dia. Tapi kalau datang hawa nafsu, kita tergoda dan terpedaya. Sebab itulah orang-orang yang soleh menjauhi diri daripada syahwat, daripada hawa nafsu, menutup segala ruang-ruang di dalam panca inderanya yang boleh menyebabkan itharu syahwah, iaitu boleh menggerakkan syahwat. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang disebutkan terkesan dunia di dalam hatinya. Kalau nampak orang yang memiliki keduniaan, baginya dia adalah benda yang berharga. Tapi kalau dalam bab keagamaan, dia rasa macam perkara tu murah. Guru agama kalau minta yuran, katanya tak ikhlas. Tapi kalau guru muzik, yurannya macam harga kayangan, katanya itu memang patut. Sepatutnya dulu, kata maknya, apa namanya, Kasim Selamat punya ibu mertua, mengatakan ahli muzik tak main 1 sen pun tak laku. Zaman tu. Zaman sekarang ahli muzik yang dibayar puluhan ratusan ribu.
Padahal zaman itu sampai zaman sekarang rasanya tak menjangkau 100 tahun lagi dah. Cepat betul zaman ini berubah. Wal'iyadu billah. Kalau zaman itu katanya ahli muzik tak main 1 sen pun aku tak pandang, zaman sekarang ada lagi ke orang kata sedemikian? Malah ahli muzik lah yang disanjung-sanjung. Kalau tangannya boleh petik gitar, kalau tangannya boleh ketuk drum, oh ini adalah orang yang ada masa depan. Tapi kalau mulutnya boleh mengaji, belum tentu dikatakan boleh ada masa depan. Astaghfirullahaladzim. Guru yang mengajar Al-Quran yang menyebabkan anak itu seumur hidup boleh baca Al-Quran, buat benda yang sunnah. Tiba-tiba kalaulah minta bayaran sebulan RM30, katanya mahal betul. Sebulan RM30 katanya. Melampau-lampau lah guru agama zaman sekarang ni. Astaghfirullahalazim. Ini maksudnya dunia mu'tharah. Dunia terkesan pada hati. Dia ibarat macam ni lah. Kalau ada seorang wanita cantik jelita, subhanallah, cantik itu ciptaan Tuhan, tak kisahlah, masuk ke dalam parit, dia selamatkan seekor anak kucing yang sedang kesakitan, kelemasan. Lalu orang yang tengok ambil gambar, terus share dekat dalam Facebook, Instagram, dekat Twitter dan sebagainya, dekat TikTok dan sebagainya. Katanya inilah bidadari syurga yang wujud di dunia. Caption je kan. Cuba kalau perempuan tu tak cantik, gemuk gedempul, hidung kemek, bibir tebal, hitam legam, masuk dalam parit, selamatkan kucing dengan tangannya, subhanallah. Nanti captionnya, tengok perempuan ni pengotor. Betul tak? Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu video orang India, kalau dia Muslim maka alhamdulillah, tebar roti canai berpeluh-peluh. Peluh tu kan bukan najis, tapi mungkin sebab orang yang tebar tu dia punya perut boncet dan juga kulitnya hitam, maka bila dia tebar roti canai dalam keadaan berpeluh-peluh, katanya orang yang bagi komen, jijik aku nak makan, tiba-tiba nasi lemak mak dara beratur. Ini yang namanya dunia mu'tharah. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zaman sekarang ini sampaikan rasa makanan pun terkesan kepada rupa orang yang jual. Kalaulah orang yang jual tu handsome, katanya biasa. Biasa maksudnya dah viral. Kan ada video kan. Bila viral saja, orang rasa makanannya sedap walaupun tak ada garam. Kan, Masya Allah. Ini maksudnya dunia terkesan pada hati. Sampaikan sanggup jalan jauh-jauh. Zaman sekarang ini nak cari ilmu, kalaulah kita ni duduk dekat Selangor, nak sampai pergi ke Kelantan, pergi ke Terengganu, pergi ke selatan Thailand, nak cari ilmu rasa jauh. Allahu Akbar, jauh betul lah tempatnya. Tapi kalau nak cari makan, sanggup. Nak cari makan, boleh travel nak cari makan. Sampaikan ada rancangan jalan-jalan cari makan, sanggup. Allahu Akbar. Kalaulah orang itu subhanallah nak menuntut ilmu, bayaran RM50 yurannya, katanya Allahu Akbar, mahal. Kalau belajar muzik tak apa juga, tapi kalau belajar bahasa Inggeris, bahasa Arab, kalau belajar Al-Quran ni mahal sangatlah. Tempat mengajinya sebelah rumah pun jauh lah. Tapi kalaulah nak cari makan, sanggup kumpul duit, ikat perut dulu, semata-mata nak rasa nasi biryani viral. Ini sebenarnya realitis zaman. Anak-anak muda zaman sekarang ni mungkin ada yang macam tu, yang depan-depan ni mungkin ada juga yang macam tu. Subhanallah. Kan, ustaz cakap bukannya ustaz nak tuduh, ustaz pun macam tu juga. Subhanallah. Kita ni ada simptom-simptom penyakit. Dunia ada dalam hati. Dunia ada dalam hati.
Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman sekarang ini adalah zaman yang banyaknya orang yang berkata-kata itu adalah orang yang jahil. Astaghfirullahalazim. Dan orang yang jahil itu bila bercakap sahaja hanya menampakkan mereka itu punya kebodohan. Tapi di zaman sekarang, jangan kita anggap orang-orang yang soleh, para ulama, ketika mana mereka itu berdiam diri. Maksudnya mereka tak lantang untuk menjawab. Kerana apa? Orang yang jahil bila berkata dengan kebodohan, dia punya lawan bukan ilmu, tapi lawannya adalah diam. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada boleh berlaku perdebatan di antara dua manusia melainkan dua-duanya menggunakan kaedah ilmiah. Tapi kalaulah salah satunya tidak ilmiah, maka yang lain tidak perlu lagi untuk mengemukakan apa-apa kaedah, apa-apa nas, apa-apa dalil, kerana perkara yang tidak ilmiah tidak ada boleh dilawan dengan ilmiah melainkan senyap. Rasulullah mengatakan bahawasanya kalaulah sudah sampai zaman yang dah ada 4 sifat di kalangan manusia dan keramaiannya, kebanyakannya adalah yang sedemikian. Yang pertama, banyak orang yang tamak halaba. Yang kedua, banyaknya orang yang tak ikut, mereka itu waliyadzubillah, mereka ikut hawa nafsu, tidak lawan hawa nafsu. Yang ketiganya waliyadzubillah, orang yang terkesan dunia dalam hatinya. Dan yang terakhir dan paling menakutkan, orang yang fanatik dengan pendapatnya sendiri. Kata Rasulullah, wa i'jaba kulli dhi ra'yin bi ra'yih. Cuba kita ni perhatikan. Rasulullah mengatakan wa i'jaba kulli dhi ra'yin, dan fanatiknya orang yang memiliki pendapat bi ra'yih, dengan pendapatnya. Cuba kita perhatikan, orang yang memiliki pendapat dengan pendapatnya dia fanatik, bukannya dengan ilmunya. Orang yang memiliki pendapat fanatik dengan pendapatnya. Kalau dia fanatik dengan keilmuannya, itu mungkinlah boleh lagi dikatakan pada suatu tahap yang selamat. Tapi kalaulah pendapatnya sahaja, tidak ilmiah dan juga tidak ada kena-mengena langsung dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang ini adalah orang yang wujud di akhir zaman, dan kebanyakannya adalah yang sedemikian. Kan sekarang ni tok-tok guru bagi dalam kelas ilmu dengan hadis, dengan kalam ulama, dengan tafsiran, tiba-tiba ada orang yang nak rad, ada orang yang nak komen. Dia punya dalil apa? Pada pendapat saya. Kuat mana pendapat awak nak banding dengan dalil dan juga pendapat para ulama terdahulu? Menyangkakan pada pendapat saya, pendapat dia lebih mu'tabar banding para ulama terdahulu. Astaghfirullahalazim. Katanya pendapat saya. Pendapat, subhanallah, kalaulah semua pendapat boleh dijadikan hujjah wal'iyadzubillah, maka bercelarulah manusia di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah 4 daripada golongan yang dah wujud di zaman sekarang. Tak payah cari lagi dah zaman bila ni, zaman sekarang dah jadi dah. Kata Rasulullah, fa'alaikum bi khuwaisati nafsik, maka ke atas kamu wajiblah kamu itu memencilkan diri. Kata Rasul, kata guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashhur, guru kami mengatakan as-sukutu fihi mawqif, berdiam diri pada waktu itu adalah pendirian yang paling tepat. Kerana apa? Ketika mana orang-orang jahil bercakap, orang yang alim tidak perlu membalas, kerana bila orang yang alim membalas hanya menampakkan orang yang alim itu tidak berilmu. Ibarat macam kita ini, subhanallah, dimarahi ataupun kita ini dicuri kita punya makanan oleh seekor kucing.
Kita pun pergi kat kucing tu, kita marah kucing tu. Dia perbuatan hanya menunjukkan kita punya kebobrokan, bukannya menunjukkan kita punya sifat matang. Perbuatan yang hanya menzahirkan suatu keadaan yang menampakkan kita ni tidak matang, tidak berfikir daripada hadapan. Itulah ibaratnya kalaulah orang yang jahil sedang menyalak, kalau kita balas salahkan mereka, ibarat kita 2 kali 5 macam mereka. Lalu zaman sekarang adalah zaman orang-orang yang alim berdiam diri adalah lebih baik, lebih memelihara agama yang pertama, dan juga yang kedua tidak menampakkan kekurangan dan juga menampakkan kebodohan walaupun seorang itu alim. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini subhanallah, kalau dulu kita bolehlah kata orang yang buat mandai-mandai ni wal'iyadzubillah orang yang jahil, tapi kalau zaman sekarang orang yang buat mandai-mandai ni nampak pandai. Siap dengan dia punya dalil, dengan ucapan bacaan Al-Qurannya, dengan sebutan matan hadisnya, subhanallah. Dan kadang-kadang subhanallah kita rasa macam nak terketawa buat lawak ke apa dia ni. Astaghfirullahalazim. Pasal perkara yang tidak pernah disebutkan oleh para ulama, seolah-olah mereka itu mengatakan pendapat saya begini, para ulama pendapat macam itu lain, saya punya pendapat macam ini. Hadirin dan rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, fa inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya kamu akan menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesabaran, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari yang akan datang, hari yang penuh dengan kesabaran. Al-qabidu 'ala dini, kama yang disebutkan al-qabidu 'ala dini kama yaqbidu 'ala jamr. Orang yang menggenggam agama seperti mana menggenggam bara api. Hadirin yang rahmati disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang belajar agama perlu pegang wasiat Rasulullah ini, walau apa pun orang kiri dan kanan akan mengatakan. Pentingkan apa yang kita ini amalkan, pentingkan apa yang kita ini lakukan daripada kebajikan, daripada ibadah. Jangan hiraukan kritikan orang lain, subhanallah. Teruskan dengan amalan, teruskan dengan zikir, teruskan dengan salawat, teruskan dengan majlis-majlis kebaikan. Dan biarkan mereka itu menyalak siang, malam, pagi dan petang. Kerana apa subhanallah? Yang dapat mendiamkan mereka hanyalah istiqamah daripada kita. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan suatu ruang dan juga suatu peluang, dipermudahkan jalan kita dan juga dibukakan seluas-luasnya segala khidmat dan juga segala ruang untuk kita ini dapat memperbanyakkan bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebut tentang bacaan Al-Quran di akhir zaman, bacaan Al-Quran adalah suatu pertandingan. Di akhir zaman bacaan Al-Quran bukan lagi suatu amalan, tetapi bacaan Al-Quran ibarat macam suatu pertandingan. Dan juga juri-jurinya, orang-orang yang menilainya adalah daripada kalangan ruwaibidat yang disebutkan Rasulullah itu tadi. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, boleh jadi bermula daripada tahun ini dan Ramadan kali ini akan berlakunya ahlil Quran. Maksud ahlil Quran ni orang yang mereka itu belajar Al-Quran. Kata para ulama, ya'bathu fil Quran, mereka mencelarukan hukum hakam dalam Al-Quran. Bukan maksud hukum hakam bacaan dalam Al-Quran, tapi mencelarukan hukum hakam tata cara bacaan dan juga keadaan bacaan Al-Quran. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyifatkan pada suatu ketika
Perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan orang-orang yang jahil bersuara di akhir zaman, dan perkara ini juga termasuk dalam perkara yang penting dan juga perkara yang perlu kita tekankan. Kerana apa? Di zaman sekarang ini, apabila disebut tentang bacaan Al-Quran bukan lagi suatu perkara yang menjadi amalan, tetapi bacaan Al-Quran hampir-hampir menjadi seperti mana suatu pertandingan. Mana yang lebih sedap, mana yang lebih lunak, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih panjang, mana yang lebih besar, macam-macam. Maka penilai-penilainya akan nilai daripada sudut bacaan Al-Quran, dan orang yang paling sedap bacaan Al-Qurannya akan diikut seperti mana ulama yang salih, walaupun dia adalah orang yang tidak memiliki ilmu daripada keseluruhan ilmu agama, dan juga akhlaknya juga adalah akhlak yang tidak baik. Dan perkara ini wujud. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis ketika mana pulang daripada suatu medan peperangan membawa banyak daripada harta rampasan perang. Pada ketika itu orang-orang yang munafik, mereka itu apabila diajak ataupun apabila ditiupkan semboyan, apabila ditiupkan suatu seruan jihad, mereka itu memiliki alasan-alasan untuk tidak pergi berjihad. Katanya, wahai Rasulullah, kami memiliki anak dan isteri di kota Madinah, boleh tak kami tinggal kota Madinah, tak payah pergi berjihad. Kata Rasulullah SAW, dunakum, terpulang. Jihad bukan wajib. Jihad itu sunnah. Maksud jihad yang bukan wajib itu berperang, tidak wajib. Tapi kalau dah ada sebahagian yang dirikan, yang lain kalau ada excuse, no problem, tak jadi masalah. Lalu Rasulullah mengatakan, dunakum, suka hati kamu. Yang lain mengatakan, wahai Rasulullah, aku nak jaga harta benda aku. Wahai Rasulullah, harta benda aku berharga dalam kota Madinah. Rasulullah mengatakan, dunakum, tak jadi masalah. Lalu mereka ini pun tinggal di dalam kota Madinah, merasakan Rasulullah SAW tidak akan mengecapi kemenangan dalam peperangannya. Kerana apa? Hanya melihat kepada senjata musuh itu lebih dahsyat, dan juga jumlah mereka lebih besar. Itu sahaja. Kita zaman sekarang ni pun sama juga. Penilaian kita bukan daripada sudut kuasa Allah, tapi penilaian kita daripada sudut apa yang kita nampak. Kalau orang tu besar, orang tu gagah, oh maksudnya dia lah akan menang. Tapi sebenarnya belum pasti, belum tentu. Kalah menang, hidup mati di tangan Tuhan, 100%, 100%. Maksudnya tak ada satu pun daripada apa yang dijangkakan oleh akal fikiran ataupun pendengaran ataupun mata kasar manusia. Maka mereka pun tidak pergi berjihad, ditinggal dalam kota Madinah. Rasulullah dan para sahabat yang lain semuanya keluar berjihad. Rupa-rupanya mencapai kemenangan di dalam jihad tersebut. Pulang dengan suatu harta rampasan perang yang begitu banyak. Sampailah ke dalam kota Madinah. Tiba-tiba yang tidak pergi berperang ni, mereka pula yang duduk soft-soft yang pertama pada pengagihan harta rampasan perang tu. Katanya, kami juga orang Islam, wahai Rasulullah, kami berhak dapat harta rampasan perang. Rasulullah SAW kata, kalau ada baki maka kamu akan dapat. Maka Nabi Muhammad SAW mengagihkan kepada mereka-mereka yang mereka telah pun berbentengkan badan mereka dan juga telah pun mengorbankan jiwa raga mereka, yang telah pun terluka, tercedera, tersiat kulit dalam peperangan di dalam jihad tersebut, yang telah bersusah payah, telah pun bermusafir dan juga telah pun balik ke kota Madinah semata-mata nak jadikan kalimah Allah itu berada di atas. Rasulullah SAW mengagihkan harta rampasan perang kepada mereka ini dulu, yang terjejas badan mereka, perlu perubatan, dan juga terdapat juga anak-anak daripada orang-orang yang pergi berjihad menjadi yatim, menjadi isterinya menjadi janda kerana suaminya terbunuh di dalam medan peperangan, syahid di dalam medan peperangan, diagihkan kepada mereka terlebih dahulu.
Lalu yang tidak pergi berperang ni tak puas hati. Katanya, ya Rasulullah, kami juga orang Islam, agihkan dululah pada kami. Kami duduk saf yang pertama, bukan saf yang terakhir. Kata Rasulullah SAW, laisa bi ra'yikum, aku agihkan bukan dengan pendapat kamu, bukan dengan menurut kamu punya perasaan, ikut kamu punya kehendak. Kata Rasulullah SAW, aku agihkan dengan perintah Allah. Bukan orang tu duduk saf pertama sekali, oh bagi-bagi dekat dia, ikut angka giliran lah konon-konon, kan, ikut angka giliran. Rasulullah bagi yang kat belakang sekali. Kerana apa? Mereka itu pergi berjihad. Allahu Akbar. Yang telah pun gugur syahid, anak dan isterinya dibela dengan harta rampasan perang ini, sehingga terbela anak-anak dan isteri orang-orang yang gugur syahid, supaya isteri-isteri yang ditinggalkan, janda-janda yang ditinggalkan, terbela kehidupan mereka. Anak-anak yatim yang telah pun ditinggalkan, mati syahid, gugur syahid bapanya dalam medan perang, diberikan hak mereka pada harta rampasan perang tersebut. Tiba-tiba orang yang memiliki banyak alasan ketika mana ingin keluar berjihad, mereka itu pula yang meminta harta rampasan perang. Rasulullah mengatakan, suka hati kamulah nak tinggal dalam kota Madinah, tak jadi masalah. Tapi ada benda yang mereka tak faham, iaitu kalau datang harta rampasan perang, jangan sibuk nak minta. Itu maksudnya. Tapi mereka tak faham. Mereka itu menganggap, kami ni juga orang Islam, wahai Rasulullah. Kami ni juga adalah kamu punya umat. Dahulukan kami, wahai Rasulullah. Sampai satu ketika salah seorang di kalangan mereka sampaikan mereka ini berkelompok rupa-rupanya. Setiap seorangnya menyokong yang lain. Berdiri salah seorang di kalangan mereka mengatakan, i'adil ya Muhammad, sikap adil wahai Muhammad. Sampaikan tak panggil dah dengan panggilan Rasulullah, sebut nama Muhammad je. Subhanallah, sebut nama Muhammad je, tak ada sebut ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya waihak, katanya wahai cilaka, kata Rasulullah. Bahasanya keras. Dalam bahasa Melayunya macam, kata Rasulullah, ui tak guna, lebih kurang macam itulah. Man ya'adil idza lam a'adil ana, siapa orang yang lebih adil kalau aku tidak adil, kata Rasulullah. Lelaki ini pun isyaratkan kepada kawan-kawannya, katanya wahai kawan-kawanku, semuanya konco-konco aku semuanya, jom kita tinggalkanlah majlis Rasulullah ni. Nabi Muhammad bukannya nak bela kita pun, dia tak bela pun kita. Biar kita buat kelompok yang lain, kita lebih Islam daripada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun membelakangi Nabi Muhammad keluar daripada majlis yang dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyangkakan mereka itu lebih syariat berbanding Nabi Muhammad, menyangkakan diri mereka itu lebih Islam berbanding Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terus mengatakan kepada para sahabat dengan sebuah sabdanya yang sahih. Kata Rasulullah SAW, ya ashabi, unduru, wahai para sahabatku, lihatlah kelompok ini betul-betul. Yakhruju fi akhir zaman unasun min dhi'dai hadha, akan datang di akhir zaman nanti, mereka akan kembali manusia macam inilah, sifat mereka sama macam ini, kata Rasulullah SAW. Yaqra'una al-Qur'ana kama unzil. Ini sifat mereka yang pertama, membaca Al-Quran seperti mana yang diturunkan. Maksudnya penuh dengan tajwid. Hati-hati, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dan secara pastinya kelompok-kelompok ini yang kita sudah pun kenal pasti, ia wujud pada zaman sekarang. Dia wujud pada zaman sekarang, akan mengatakan, ikut aku lebih Islam berbanding para ulama terdahulu. Ikut aku berbanding syariat, berbanding mereka para pendakwah yang tidak bertauliah. Wal'iyadu billah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, yaqra'una al-Qur'ana kama unzil.
mereka ni baca Quran seperti mana yang diturunkan. Maksudnya penuh tajwid, tata cara bacaannya bagus dan sebagainya. Kalau orang dengar orang katakan inilah di Islam, kata Rasulullah, walakin lam yablughu hanajirahum, tapi bacaan Al-Quran mereka itu hanyalah di mulut, tidak sampai ke pangkal tekak mereka pun. Nak kata sampai hati jauh sekali, sampai tekak mereka maknanya pun tak ada. Astaghfirullah. Kata Rasulullah, yamruquna minad dini kama yamruqu sahmi minar rami, kama yamruqu sahmu minar ramyi. Mereka itu telah terkeluar daripada agamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana anak panah yang keluar daripada busurnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud terkeluar mereka daripada agama bukan maksudnya mereka murtad, tetapi akal fikiran mereka sudah tidak lagi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ni kalaulah yang tidak ada seiringan dengan pendapat mereka, biarpun ianya dikatakan sampai daripada para sahabat pun mereka akan batilkan. Katanya kalam ini kalam yang tak betul. Kalau dikatakan ternyata benda itu sampai daripada lisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka akan katakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tak betul. Kalaulah perkara itu dikatakan yang mereka itu tidak bersetuju, katanya kalam ini tidak betul, mereka mengatakan kalam itu tidak betul, rupa-rupanya ternyata kalam itu daripada Imam Asy-Syafi'i, mereka akan mengatakan Imam Asy-Syafi'i tak betul. Kalau satu pendapat itu yang mereka itu mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang benar, rupa-rupanya akhir-akhirnya pendapat itu keluar daripada orang yang Yahudi, katanya tengok orang Yahudi pun betul. Astaghfirullahalazim. Inilah bermulanya bibit-bibit berputiknya fitnah-fitnah Dajjal di akhir zaman. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut sedemikian sahaja kita dah dapat bayangkan dah bagaimana fitnah Dajjal nanti di akhir zaman dahsyatnya. Tak perlu kita nak terangkan, semuanya faham masya-Allah. Kalaulah orang yang dilihat sangat beragama tiba-tiba mengatakan sampaikan sahabat, sampaikan para ulama pun jadi tak betul, akibat daripada suatu pendapat yang tidak sealiran dengan mereka punya pendapat sahaja. Bila dikatakan satu perkataan, katanya perkataan ini tak betul, tak bersetuju, rupa-rupanya pendapat itu daripada Imam Al-Ghazali, sampaikan dikatakan Imam Al-Ghazali pun tak betul. Bila dikatakan satu pendapat tu mereka tidak bersetuju, rupa-rupanya perkara itu sampai daripada lisan para sahabat ridwanullahu alaihim, sampaikan mereka itu tergamaknya mengatakan para sahabat pun kadang-kadang buat salah. Astaghfirullahalazim. Sampaikan mengatakan tuan-tuan, sahabat-sahabat pun mereka manusia biasa, kadang-kadang buat salah. Astaghfirullahalazim. Inilah lisan-lisan mereka. Hadirin yang dirahmati disayangi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hidup memang betul-betul exactly di zamannya. Dan orang itu boleh jadi ada saja di persekitaran kita, nearby dekat kita ni saja. Subhanallah. Mereka ni subhanallah adalah yang dekat-dekat dengan kita ni. Kalau kita on wifi mungkin dapat wifi mereka. Maksudnya dekat betul, dekat betul. Subhanallah. Jadi pendirian orang-orang yang beriman pada zaman sekarang, teruskan istiqamah dengan amalan, jangan hiraukan apa yang mereka katakan. Berdiam diri adalah suatu pendirian paling tepat, dan benda ini yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang batil. Makin kita diam, makin mereka itu koyak. Ni bahasa senangnya. Mereka itu harapkan kita ini melompat, rupa-rupanya kita tenang dan kita terus istiqamah. Majlis kita semakin ramai, majlis kita semakin subhanallah, semakin istiqamah dan juga semakin baik.
sedangkan mereka tak tahu bagaimana cara untuk mengatakan kita ini salah. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok ini yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka telah pun masuk ke media-media sosial, masuk ke media-media masa. Subhanallah, apa yang perlu kita pamerkan adalah akhlak. Tidak perlu rad kepada mereka, tidak perlu kita balas kepada apa yang mereka katakan. Hanya sahaja kalaulah ada yang berkaitan dengan maruah, kita perbetulkan dengan mengatakan kepada orang yang umum supaya tidak salah faham. Adapun untuk kita berdebat dengan mereka adalah benda yang buang masa. Astaghfirullahalazim. Lihat kita punya pendirian para guru, tok guru kita di zaman sekarang. Tidak ada seorang pun, subhanallah, yang mereka itu bersuara kerana mereka memahami hakikat zaman sekarang. Hadirin yang dirahmati, disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada ruwaibidat. Engkaulah yang memelihara agama ini ya Allah, dan juga Engkaulah yang memuliakan agama ini ya Allah. Berilah bantuan kepada kami untuk membaca Al-Quran, menunaikan salat secara berjamaah, dan juga jadikan kami orang yang bertambah akhlak mulianya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf kalau ada salah kata, tutur bicara, terkasar bahasa, ada tersinggung mana-mana pihak yang berada di dalam surau An-Nur ini, masya-Allah, surau yang istiqamah insya-Allah. آخر كلام أقول قولي هذا لي ولكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.